Mak, saya tak nak tinggalkan Malaysia. Apa yang kamu cakapkan nih? Sila langgan saluran ini. Hai semua, nama saya Sarah Miller. Saya seorang ibu berumur 43 tahun yang tinggal di pinggir bandar San Diego, California, di Amerika Syarikat. Saya bekerja sambilan di sebuah firma perakaunan sambil menguruskan rumah tangga dan membesarkan anak-anak. Sebenarnya, sekarang saya sedang menghadapi satu masalah yang sangat serius. Ia mengenai anak perempuan saya yang berumur 16 tahun, Daisy. Daisy! Dah pukul 10 pagi, tak pergi sekolah keh. Saya dah ambil cuti sakit selama 3 bulan. Kalau macam nih, kamu tak boleh naik kelas nanti. Entah, macam mana boleh tak tahu pula. Kamu nak jadi macam nih sampai bila? Bisinglah, jangan kacau saya. Pintu bilik dihempas kuat. Di dalam biliknya, pakaian kotor bersepah di atas lantai. Meja belajarnya pula dipenuhi dengan kotak pizza kosong dan bungkusan snack kentang. Daisy bukan sahaja tidak ke sekolah, malah dia hanya terperap di dalam bilik dan menghabiskan masanya dengan melayari TikTok. Walaupun dia mendakwa mempunyai ratusan pengikut di media sosial, di dunia nyata dia tidak mempunyai seorang kawan pun. Dia merasa terasing di sekolah, dan lama-kelamaan, dia terus berhenti pergi. Adakah Anda semua pernah mengalami situasi seperti ini? Anak Anda tiba-tiba berubah, dan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya berbincang dengan suami saya, Mark. Sayang, saya dah tak tahan lagi. Kita dah hantar dia ke counseling, tapi tak berkesan. Bertenang, Sarah. Nanti dia akan faham juga. Nanti? Dah 3 bulan, Mark. Coba awak fikirkan satu cara yang konkret. Dia pun tentu sedang berserabut. Awak nih, selalu macam nih. Akhirnya apapun tak buat. Suami seperti ini memang tidak boleh diharap. Nampaknya, saya perlu mencari jalan penyelesaian sendiri. Saya berusaha mencari maklumat di internet. Kemudian, saya terjumpa satu artikel bertajuk Program Pertukaran Pelajar Luar Negara Mengubah Hidup. Gadis Hikikomori temui keajaiban di Malaysia. Apa nih? Artikel itu menceritakan tentang seorang gadis yang mempunyai masalah seperti Daisy. Melalui program pertukaran pelajar jangka pendek di Malaysia, dia berubah menjadi seorang yang ceria. Ini karena Malaysia adalah sebuah negara yang selamat, makanannya sehat, dan yang paling penting, masyarakatnya sangat mesra dan prihatin. Inilah dia! Saya perlu menghantarnya ke dunia luar secara paksa. Sejujurnya, saya juga perlukan sedikit ruang untuk berehat. Setiap hari melihat keadaan Daisy dan biliknya yang bersepah itu benar-benar menyeksakan. Keesokan paginya, saya memberitahu Mark. Saya akan hantar Daisy mengikuti program pertukaran pelajar di Malaysia. Saya dah daftarkan dia untuk kursus selama 3 bulan. Apa? Dah daftar? Awak nih dah melampau. Macam mana dengan perasaan Daisy? Kalau macam tuh, coba awak berikan idea yang lebih baik sekarang. Saya bagi masa 3 saat, 3, 2, 1, kan? Awak pun tak ada idea. Jadi, keputusan saya, muktamad. Setelah semua urusan selesai, saya memberitahu Daisy. Daisy, bulan depan kamu akan pergi ke Malaysia untuk belajar. Hah? Apa? Kenapa buat keputusan tanpa tanya saya? Saya tak nak pergi. Alah, ini Malaysia tahu. Bukankah itu negara asal teh tarik, minuman kegemaran kamu? Kamu juga boleh bersekolah di sebuah sekolah menengah di Malaysia, macam dalam drama-drama, boleh pakai baju kurung sekolah lagi, baju kurung sekolah. Tapi, negara tuh asing, saya takut. Daisy, kamu nak terus macam ni ke? Terkurung dalam bilik sepanjang masa? Kalau kamu pergi ke Malaysia, mungkin kamu boleh jadi diri kamu yang baru. Di tempat di mana tiada siapa yang kenal siapa diri kamu sebelum ini. Walaupun berat hati, Daisy akhirnya bersetuju. Atau lebih tepat lagi, saya yang memaksanya. Pada hari dia berlepas, di lapangan terbang. Mak, betul ke saya kena pergi? Jangan risau. 3 bulan tuh sekejap saja. Kalau ada apa-apa terus hubungi Mak ya. Pada minggu pertama, Daisy hampir setiap hari menghubungi saya. Keluarga angkat saya baik sangat. Makanan kat sini lain, tapi sedap. Ada seorang kakak angkat nama Alia, dia banyak ajar saya macam-macam. Dia juga menghantar beberapa keping gambar. Wajahnya kelihatan lebih ceria daripada biasa. Saya merasa sangat lega. Saya pikir semuanya akan berjalan lancar. Namun, sebulan kemudian, Mak, saya tak nak balik. Saya menerima panggilan video daripada Daisy. Mak, dengar sini. Kenapa nih? Saya tak nak balik ke Amerika. Hah? Tak nak balik? Apa maksud kamu? Susah nak jelaskan. Pendek kata, saya takkan balik. Panggilan terus dimatikan. Apa yang dah jadi sebenarnya? Keesokan harinya, saya menelponnya semula,
Tetapi Daisy hanya mengulangi kata-kata yang sama. Saya takkan balik. Saya takut nak balik ke Amerika. Takut? Takut apa? Keluarga angkat kamu ada buat apa-apa pada kamu ke? Tak, bukan macam tuh. Habis itu apa yang dah jadi? Kamu dipaksa buat sesuatu ke? Kalau begini, selepas 3 bulan, dia mungkin betul-betul tidak akan pulang. Akhirnya, kami mengambil keputusan untuk pergi menjemputnya sendiri. Seminggu sebelum programnya tamat, kami akan terbang ke Malaysia untuk mendengar penjelasannya secara bersemuka. Maka, kami pun segera menempah tiket penerbangan ke Malaysia. Apa sebenarnya yang terjadi pada anak kami itu? Adakah dia telah dipengaruhi oleh anasir tidak baik? Setibanya di Malaysia, kami mendarat di lapangan terbang antarabangsa, Kuala Lumpur, Kelia. Wah, bersih. Dan modernnya lapangan terbang nih. Dan sangat efisien. Kedai serbaneka pun ada di mana-mana. Sekarang bukan masanya untuk cakap pasal tuh. Kami menaiki kereta api untuk ke bandar kecil, tempat Daisy tinggal. Sayang, tempat macam Nike yang awak hantar anak kita. Yah, memang betul. Apabila kami tiba di stesen kereta api kecil itu, jujurnya saya berasa sangat bimbang. Oleh karena kami telah memaklumkan tentang kedatangan kami, ibu angkat Daisy, yang mesra, dipanggil Makcik Aminah, telah menunggu kami di pintu masuk rumahnya. Selamat datang Puan Sarah, Encik Mark. Jauh perjalanan kamu berdua, mesti penat. Daisy saya dah hantar ke sekolah tadi, sekejap lagi dia baliklah tuh, jemputlah masuk. Apabila kami melangkah masuk ke dalam rumah, saya terkejut. Koridornya luas dengan haruman kayu jati yang menyenangkan. Lantai mozaiknya berkilat dan sejuk. Dari ruang tamu, kami dapat melihat pemandangan sawah padi yang menghijau. Makcik pergi, buatkan air sekejap ya. Makcik, tentang Daisy. Oh, Daisy tuh budak yang baik. Rajin dia menolong makcik di dapur. Ringan tulang betul. Daisy menolong? Ya, sejak kebelakangan nih, dia minat betul belajar memasak masakan Melayu. Setiap hari kami masak makan malam bersama-sama. Anak saya memasak, sukar untuk saya percaya. Di rumah, segelas air pun dia tidak pernah ambil sendiri. Dan lagi satu, pagi-pagi dia bangun awal, kemas bilik sendiri, lipat baju pun pandai. Adakah kami sedang bercakap tentang anak yang sama? Makcik Aminah tersenyum. Mula-mula dulu memang susah sikit, tapi sekarang dia dah banyak berubah. Oh ya, biar Makcik panggilkan Pak Cik Kasim. Bapak angkat Daisy, Pak Cik Kasim, masuk dari halaman belakang. Hai Puan Sarah, Encik Mark. Daisy banyak bercerita tentang kamu berdua. Anak perempuan saya tak menyusahkan Pak Cik sekeluarga ke? Kemana pula? Malah, Alia nampak gembira sangat. Setiap hari ada saja gelagat mereka berdua. Hah, tuh pun mereka dah balik. Assalamualaikum, saya dah balik. Saya pun dah balik. Kemudian, apa yang saya lihat benar-benar membuatkan saya terpana. Siapakah gadis itu? Gadis yang berdiri di situ, kelihatan seperti anak saya. Tetapi tubuhnya lebih langsing, wajahnya kemerah-merahan dan berseri. Rambutnya diikat kemas. Anak saya, yang memakai baju kurung sekolah, menyusun kasutnya dengan rapi sebelum melangkah masuk ke dalam rumah. Mak, ayah, Daisy? Betul Kenny kamu Daisy? Kamu nampak sangat berbeza. Kejap ya, saya nak letak bag dan basuh tangan. Daisy, cepat sikit, kita nak tolong mak kat dapur nih. Ya, saya datang. Mereka berdua hilang ke dapur sambil bergelak ketawa. Anak kita, dia kemas kasut sendiri, kata Mark, terpinga-pinga. Pak Cik Kasim tersenyum. Mula-mula dulu, Daisy memang rasa kekok dengan kehidupan di sini. Tapi, Alia selalu mengajaknya keluar berjalan-jalan. Perlahan-lahan, dia mula berubah menjadi lebih ceria dan aktif. Dulu masyarakat di Malaysia memang begini. Anak-anak jiran semua bermain bersama, dan orang dewasa akan memerhatikan mereka. Zaman sekarang, di Amerika pun keadaan macam ini dah jarang berlaku kan. Mungkin sebab faktor keselamatan. Di Malaysia pun sama, tapi di pekan kecil ini, semangat kejiranan itu masih kuat. Alia menjengulkan kepalanya dari dapur. Mula-mula dulu, bila Alia ajak Daisy keluar, dia selalu menolak. Katanya tak suka. Betul tuh. Daisy menyampuk. Tapi Alia kata, jomlah, best tahu. Akhirnya, saya pun ikut. Kami naik basikal pusing-pusing pekan, pergi pasar malam, pergi ke pestaria. Itulah kali pertama saya tahu betapa seronoknya bermain di luar. Jauh lebih seronok daripada menghadap telepon. Malam itu, kami makan malam bersama keluarga angkat Daisy. Hari ini istimewa sikit, Daisy yang tolong Makcik masak, kata Makcik Aminah. Jemput makan, Mak. Sebelum tuh, saya nak bercakap dengan Daisy sekejap. Mak,
Kalau pasal hal tu saya nak beritahu awal-awal. Saya tak nak balik. Maksud kamu nak tinggal di Malaysia dan sambung belajar di sini? Saya datang ke sini sebab nak bincangkan hal inilah. Mak mesti lapar kan? Apa kata kita makan dulu sambil berbincang? Pujuk Daisy. Pak Cik Kasim menambah, betul tuh. Bertenang dulu, kita makan ya. Daisy membantu menghidangkan makanan. Meja makan dipenuhi dengan aroma masakan Melayu yang lazat. Kari ikan, ayam masak merah, sayur lodeh, dan sambal belacan dihidangkan bersama nasi putih. Daisy menuangkan air untuk saya dan menghulurkan sudu dan garpu. Daisy, kamu udah pandai buat semua nih. Mak Cik Aminah yang ajar. Jemput makan semua. Di Malaysia, sebelum makan kita baca doa, kata Pak Cik Kasim. Jemput makan, kami semua berkata serentak. Semasa makan, saya sekali lagi terkejut melihat Daisy makan dengan begitu berselera. Nasi dan lauk di dalam pinggannya habis licin. Senyuman di wajahnya itu tidak pernah saya lihat semasa dia di rumah. Mak, makanan di Amerika terlalu berat rasanya. Keju, sos, semua tuh buatkan saya lupa rasa sebenar bahan masakan. Masakan Malaysia pula sangat mementingkan rasa asli bahan-bahan, tak banyak bahan perasa tambahan. Waktu Mak Cik kecil dulu, inilah makanan kami setiap hari. Walaupun sekarang masakan tradisional dah semakin kurang, tapi khasiatnya tetap ada. Tengoklah kulit Daisy, dah semakin cantik. Betul, berat badan saya turun, tapi saya makan dengan cukup. Ini semua berkat masakan Melayu. Sukar untuk saya percaya. Di rumah, dia hanya makan pizza dan kerepek kentang. Selepas makan, Daisy terus bangun. Terima kasih untuk makanannya, biar saya kemaskan meja. Kemaskan meja? Daisy dengan cekap mula mengangkat pinggan mangkuk. Alia turut membantu. Mereka berdua mencuci pinggan di dapur sambil bergurau senda. Mark, di rumah, pinggan yang dah digunakan pun dia tak pernah angkat. Saya pun tak percaya, balas Mark. Selepas selesai, Daisy kembali ke ruang tamu. Mak, Ayah, malam ni tidur di hotel ya? Esok kita bincang lagi. Saya nak bawa Mak dan Ayah jalan-jalan ke banyak tempat. Hal balik tuh kita bincang esok. Saya janji esok kita akan bincang betul-betul. Betul tuh, banyak tempat menarik yang Daisy suka di sini, kata Alia. Malam nih, berehatlah dulu ya. Biar Pak Cik hantarkan ke hotel. Esok pagi pukul 10 kita jumpa di sini boleh? Baiklah. Di dalam kereta, saya berkata kepada Mark. Mark, anak kita dah banyak sangat berubah. Saya rasa macam menakutkan sikit. Ini bukan dipengaruhi anasir tidak baik. Ini perubahan ke arah kebaikan. Tapi kenapa dia tak nak balik? Apa yang dia takutkan? Keesokan paginya, tepat jam 10, Daisy dan Alia sudah menunggu kami. Selamat pagi, Mak Ayah. Hari ini saya nak bawa semua ke Pekan Lama. Kami berjalan-jalan di Pekan Lama yang dipenuhi dengan bangunan kedai papan dan rumah kedai era kolonial yang antik. Pak Cik, apa kabar? Daisy menyapa seorang pekedai. Daisy, kabar baik. Ini ibu bapak kamu ke? Ya. Wah, gembiranya Pak Cik tengok. Nah, rasaku ini. Semua orang di situ mengenali Daisy. Mereka sangat peramah. Mula-mula dulu, Daisy hairan kenapa orang yang tak dikenali pun nak bertegur sapa dengannya di sini. Di Amerika, perkara macam nih jarang berlaku. Betul tuh, kami singgah di sebuah kedai kuih tradisional. Kuih onde-onde kat sini sedap sangat, Mak. Daisy, ibu bapak kamu datang ya? Seronoknya. Nah, ini Pak Cik belanja. Rasanya kenyal, tetapi tidak melekat di gigi. Kuih mui di Malaysia tidak terlalu manis seperti di Amerika. Rasa manisnya sederhana, cukup untuk membangkitkan aroma santan dan pandan. Daisy, sekarang beritahu Mak, kenapa kamu nak tinggal di Malaysia? Mak, sebenarnya, di Amerika saya rasa sangat takut. Takut? Di sekolah, kawan-kawan selalu mengata tentang bentuk badan saya. Di media sosial, semua orang nampak sempurna. Saya rasa saya pun perlu jadi macam mereka. Akhirnya, saya semakin benci pada diri sendiri dan terkurung di dalam bilik. Walaupun saya ada ratusan pengikut, saya tak ada seorang pun kawan sejati. Tapi, bila saya datang ke Malaysia dan berjumpa dengan Alia, dia langsung tak peduli tentang bentuk badan saya, atau saya tak pandai cakap Melayu. Dia cuma ajak saya bermain. Itulah kali pertama saya tahu betapa seronoknya berada di luar. Jauh lebih seronok daripada menghadap telepon. Macam tuh rupanya. Lagi satu, Mak Cik Aminah ajar saya memasak. Barulah saya tahu betapa sedapnya makanan yang dimasak sendiri dan orang di sini tak pernah mengkritik saya. Pak Cik dan Mak Cik di Pekan Lama, kawan-kawan di sekolah, semua puji saya. Kalau saya buat silap pun, mereka akan cakap, tak apa, lain kali coba lagi. Di Malaysia, saya rasa selamat berjalan seorang diri. Di Amerika,
Ada banyak tempat dan waktu yang kita tak boleh pergi. Mak, disinilah tempat saya. Saya takut nak balik ke Amerika. Saya takut akan kembali menjadi diri saya yang lama. Air mata Daisy mula bergenang. Saya memeluknya erat. Oh, Daisy, saya dah jumpa apa yang saya nak buat dalam hidup. Saya nak belajar tentang ilmu pemakanan. Saya nak bekerja dalam bidang yang boleh membantu orang menjadi sihat melalui pemakanan. Ilmu pemakanan? Ya, datang ke Malaysia telah mengubah saya, dari segi fisikal dan mental, melalui makanan. Saya nak kongsikan pengalaman ini dengan orang lain yang menghadapi masalah yang sama. Dulu Daisy pernah cakap dia nak ajar anak-anak di Amerika tentang kebaikan makanan sihat kan? Alia menambah. Betul. Saya nak ajar budak-budak yang hanya makan makanan ringan tentang pemakanan yang betul-betul baik untuk badan. Saya nak belajar lebih banyak lagi dalam persekitaran di sini. Daisy, kamu serius ke nih? Yah. Jadi, tolonglah. Benarkan saya tinggal di sini. Tapi itu mustahil. Macam mana dengan sekolah menengah kamu? Visa lagi? Daisy, ayah faham perasaan kamu. Tapi ini keputusan besar untuk keluarga kita. Boleh tak bagi Mak dan ayah masa untuk berbincang? Baiklah. Esok kita bincang semula ya. Mak dan ayah akan pertimbangkan betul-betul. Esok, kami nak tengok kehidupan kamu di sekolah. Kami nak pastikan dengan mata kami sendiri yang kamu betul-betul gembira di sini. Kehidupan di sekolah? Baiklah. Selepas itu, barulah kita buat keputusan. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Wajah Daisy yang bersinar-sinar ketika menceritakan impiannya bermain di pikiran saya. Apa yang harus saya lakukan? Keesokan paginya, dari jauh kami memerhatikan Daisy berjalan ke sekolah. Dia dan Alia berjalan seiringan sambil bergelak ketawa. Daisy, selamat pagi. Selamat pagi. Cepat, nanti kita lambat. Yeke, jom lari. Mereka berdua berlari sambil ketawa. Mark, tengok tuh. Saya tak pernah nampak dia segembira itu. Betul tuh. Anak kita betul-betul bahagia di sini. Ketika itu, saya sadar. Daisy bukan lagi beban. Dia adalah anak perempuan kesayangan saya, kebanggaan saya. Malam itu, kami bertiga berbincang. Daisy, pertama sekali, kamu perlu tamatkan sekolah menengah di Amerika. Kemudian, untuk peringkat university, kamu boleh datang semula ke Malaysia. Kamu nak belajar ilmu pemakanan kan? Gunakan masa 3 tahun ini untuk membuat persediaan. Belajar bahasa Melayu betul-betul. Selepas itu, barulah kamu datang. Alia menyampuk. Itu ide yang bagus. Kita akan sentiasa jadi kawan baik. Jangan terburu-buru. Masa untuk persediaan pun penting. 3 tahun lagi kita boleh jumpa semula. Betulkah? Saya boleh datang untuk university? Daisy. Mak minta maaf, kata saya sambil memeluknya. Mak hantar kamu ke Malaysia seolah-olah nak menghalau kamu. Tapi sebenarnya, kamu anak yang hebat. Kamu anak yang berusaha gigih. Tapi Mak yang tak sedar semua tuh. 3 tahun nih. Kamu berusaha untuk tamat sekolah, ya? Lepas tuh, kamu boleh ke Malaysia untuk sambung belajar. Mak bangga dengan kamu. Mak, betul ke nih? Betul. Tapi ada syarat. Kamu kena belajar bahasa Melayu betul-betul. Dan walaupun dah balik ke Amerika, kamu kena kekal menjadi diri kamu yang sekarang. Baik, Mak. Saya janji. Beberapa bulan selepas Daisy pulang ke Amerika, dia benar-benar berubah. Setiap pagi dia bangun sendiri untuk ke sekolah. Pulang dari sekolah, dia akan belajar bahasa Melayu. Pada hujung minggu, dia mengajar saya memasak masakan Melayu. Biliknya sentiasa kemas. Masa yang dihabiskan untuk media sosial juga berkurangan. Mak, ada surat dari Alia. Dia kata kalau tulis surat, perasaan tuh lebih sampai. Malam itu, saya dan Mark berbual. Rasa sunyi pula nanti ya. 3 tahun lagi, anak kita betul-betul akan pergi ke Malaysia. Tapi dia dah berjaya, Sarah. Itu perkara yang baik. Ya, saya bersyukur dia telah berubah. Apakah titik perubahan yang membuatkan Anda semua menemui impian Anda? Sila kongsikan di ruangan komen di bawah. Hari ini, jangan lupa untuk tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jika Anda suka video ini, sila berikan rating yang tinggi. Terima kasih.